memberi special ya tajuknya, itu sains huru hara ya. Sains huru hara ini berkait dengan, saya cuba untuk kaitkan dengan apa yang berlaku di Palestin ya dan Israel. Jadi di situ kita dapati ada satu kadar huru hara yang agak serius lah, yang agak serius. Dan selain daripada apa yang dikatakan Haida, itu memanglah salah satu daripada huru hara ialah dalam keluarga pun ada huru hara juga, chaos ni. Cuma persoalannya kepada kita yang menjadi umat Islam ini, chaos ni dalam bahasa patutnya bersyukur ataupun kita denikan dia ataupun disbeliefkan dia ya, kerana kita lihat bahawa chaos ni seakan-akan satu benda yang tidak terkawal ya, tidak terkawal. Adakah kita rasakan ini satu benda yang patut disyukuri? Ya, mengenai chaos ni. Dan interestingnya, yang agak menariknya ialah chaos ini juga mempunyai persamaan yang boleh kita selesaikan ya. Walaupun nama dia chaos ataupun huru hara, tetapi ya, kita dalam fizik dia boleh menyelesaikannya. Dan banyak masalah yang kita dapati ya dalam dunia ni selain daripada peperangan, ialah cuaca ya. Kita dapati cuaca juga adalah dalam keadaan chaos ya. Kerana kita tak boleh predict ya bilakah cuaca itu akan turun. Dan perkara ni kita dimaklumkan dalam Al-Quran juga ya, adakah kita yang menurunkan air hujan itu. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, adakah dia tumbuh ataupun dia tak tumbuh, adakah kita yang kawal ataupun Allah yang kawal. Jadi again, ini adalah contoh-contoh ya bagi saya sebagai ahli fizik ya, bila membaca Al-Quran menganggapkan ini adalah theory of chaos ya, theory of chaos. So mari kita tengok ya apa yang saya nak ketengahkan ya, supaya kita sebagai umat Islam ya memahami bahawa teori chaos ini bagi ahli fizik adalah satu teori yang amat penting ya bagi kami dan menjadi asas kepada perbincangan kami untuk menentukan keadaan sesuatu perkara itu sebagaimana yang dah ditetapkan oleh Allah. Jadi ini chaos ya. Kalaulah kita bercakap mengenai tak chaos ya, maknanya ia yang tersusun dengan rapi, kita bercakap mengenai planet ya. Kita dapati planet tu berpusing ya, mengelilingi matahari dan dia duduk pada tempat yang ditetapkan ya. Dia tak berpindah ya. Katakanlah sebagai contoh ya, katakanlah Jupiter tu decide untuk pindah daripada orbit dia yang ada itu kepada orbit lain, maka kita akan dapati tak ada siapa yang boleh tahan ya. Jadi kita dapati bahawa penting ya, bahawa tidak ada chaos di situ, di mana level dia terlampau berat untuk kita menangani masalah tersebut ya. Begitu lagi ni contoh juga planet yang kita lihat, dia ada lintasan dia. Tetapi sebelum itu kita nak bincangkan juga, ada juga kadang-kadang kita perlu chaos itu ya, kerana untuk remindkan kita supaya kita bersyukur ataupun kita kufur. Jadi di mana keadaan tersebut? Saya nak kongsikan satu ayat ya. Ayat ini memang menakutkan ya bagi saya yang dah tua ni. Dan mungkin ya sesiapa nanti yang akan tua ya akan takut ya kepada ayat ini. Ayat ini biasa baca ya dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Jadi maknanya ayat ni awal-awal ya. Selepas Fatihah tu, Allah menceritakan pula mengenai 3 golongan tersebut dan kemudian kita dapati dia bagi warning kepada kita mengenai perkara ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Ni dia bercerita mengenai seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur, dan dia ingin bahawa kebun kurma dan anggurnya itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah kata, okey, Allah bagi kat dia. Dia mempunyai dalam kebun tu segala macam buah-buahan Kerana cantiknya kebun dia tu kerana ada air mengalir dekat situ. Jadi dengan itu dia bukan hanya boleh tanam kurma, anggur dan tetapi juga bermacam macam buah. Kemudian datanglah masa tua kerana dia bermula buat kerja tu daripada masa muda dia diceritakan sini. Dan apabila dia tiba masa tua, sedang pada ketika itu dia baru mempunyai keturunan, mempunyai anak-anak yang kecil kerana sibuknya dia menjaga kebunnya itu. Agaknya dia kahwin lewat sedikit. Jadi dia dah tua dah, barulah dia dapat anak. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api jadi tiba-tiba Allah turunkan satu bala ke atas orang tua ni yang penat-penat menyediakan kebunnya tu dengan satu angin yang keras yang mengandungi api, lalu terbakarlah habis tumbuh-tumbuhan yang telah ditanamnya. Jadi kita dapati di sini adalah satu warning daripada Allah. Dan inilah satu daripada contoh ayat chaos. Maknanya dalam satu ketenangan itu kita dapati bahawa telah ada korban, ada kebun anggur dan ada air mengalir. Jadi agak cantik kalau kita lihat pemandangan keadaan tersebut. Aduh, cantik sekali keadaannya. Dan orang tu pula dia dah makin lama makin tua. Dan dia telah pun mendapat keturunan. Malangnya keturunan dia muda-muda ataupun masih kecil. Jadi bila Allah turunkan bala ni, maka Allah boleh turunkan kalau dia hendak, maka didapati bahawa habislah apa usaha yang dilakukannya daripada awal tersebut. Memang tujuannya untuk memberi makan kepada keluarga dia mungkin untuk anak-anak dia. Tetapi Allah kata sebaliknya. Apakah puncanya? Yang itu kita akan berbincang dalam usrah kita hari ini kerana ada punca dia kerana Allah tidak akan melaku dan tidak menzalimi hamba-hambanya tetapi hamba-hambanya lah yang menzalimi diri dia sendiri. Jadi bagi kita yang dah tua ni dan yang akan jadi tua sikit lagi, ingatlah ayat ini kerana ayat ini memberi warning kepada kita bahawa nothing is rosy pada beginning mungkin rosy pada beginning, tetapi kalau Allah nak jadikan dia berubah, maka dia akan berubah menjadi chaos. Okay. Dan apa yang berlaku ialah kita lihat chaos yang berpanjangan ialah berlaku di antara konflik di antara Israel dengan Palestin Dan kalau kita lihat jumlah kematian kebanyakannya adalah orang Palestin orang Palestin. Dan semua orang menentangnya ini tetapi jumlah orang apa nama yang menyokongnya agak sedikit kalau dulu pada tahun 1946 negara ni dinamakan negara Palestin tetapi slowly dengan UN plan 1947 dia jadi kecil, dia jadi makin kecil hijau, dan akhirnya sekarang dah jadi macam ni, tinggal kawasan Gaza kat sini dan sedikit-sikit dekat sini di tahun 2012. Jadi sekarang ni kawasan itu tinggal West Bank saja. Yang lain tu semua dah jadi Israel. Jadi Israel. Inilah satu malapetaka yang Allah telah jatuhkan ke atas kita dan kita biarkan dia berterusan dengan lamanya sejak tahun 1946 Ini pada ketika ini kita kata adalah zaman malap kita orang Islam, kerana walaupun kita ramai kalau kita tengok pada peta ini adalah orang Islam, Egypt, Saudi Arabia orang Islam, Jordan orang Islam, Syria orang Islam. Minta maaf lah kalau ada orang kata tu, kalau kita ludah semua orang kat Israel ni pun dah tenggelam dah di Israel oleh negara-negara Arab. Tetapi oleh kerana kelemahan kita, maka satu negara yang kecil itu pun kita tak boleh buat apa-apa. Inilah dianya chaos yang diciptakan oleh kita
Mungkin disebabkan oleh kelemahan-kelemahan kita ya, yang menyebabkan perkara ini berlaku ya, berpanjangan ya. Dan banyak usaha yang telah dijalankan ya untuk memberi pertolongan, tetapi setakat pertolongan saja, bukannya dengan tujuan untuk mengubah keadaan ya sebagaimana yang berlaku ya pada 1946, 47, 49 hingga 67 dan tahun 2012 ya, di mana negara Palestin itu menjadi kecil dan makin kecil ya. Okey. Jadi Bani Israel ini ya, berarti anak keturunan ya, mana Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Allah Yaqub ya alaihi salam ya. Dan dari segi bahasanya Bani Israel itu ada siapa yang berketurunan daripada Nabi Yaqub ya, termasuk anak-anak beliau yang 12 tu, dan salah satunya ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Bani Israel ini merupakan sebutan satu kaum yang diutuskan kepada mereka banyak rasul. Ya, di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Isa alaihi wassalam ya. Dan sesungguhnya ya, kalau kita tengoklah Al-Quran, disebutkan bahawa Bani Israel ini diselamatkan daripada seksa yang menghinakan, iaitu oleh Fir'aun, di mana Fir'aun membunuh anak-anak lelaki mereka ya. Dan diceritakan juga bahawa mereka ini akhirnya ya Allah telah memberi kemenangan ke atas Firaun, di mana mereka mempusakai mendapat ya semua harta-harta ya orang Firaun. Kerana ketika itu mereka menjadi hamba-hamba ya kepada Firaun, dan apabila Firaun membawa tentera dia untuk mengejar segolongan daripada Bani Israel, maka yang tertinggal itu adalah istana-istana yang banyak ya, dan istana-istana itu diperolehi dan diambil oleh orang Bani Israel. Jadi mereka mendapat harta itu secara free saja ya. Allah berikan kepada mereka. Ini diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 137. Dan kita dapati juga dalam cerita tersebut dia Bani Israel dibenarkan ya menyeberangi lautan itu, tetapi Firaun telah ditenggelamkan ya di dalam lautan tersebut ya. Dan kalaulah kita lihat ya, Bani Israel ini banyak ceritanya ya. Salah satu cerita yang famous ialah dia melanggar peraturan pada hari Sabtu ya. Mengikut ceritanya dalam Al-Quran ini ya, bahawa pada hari Sabtu dia dapati bahawa ikan-ikan akan terapung di permukaan laut, tapi pada hari bukan Sabtu tak ada ikan dekat situ ya, kerana mereka diperintahkan untuk bercuti pada hari Sabtu. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka membuat terusan ya supaya ikan-ikan itu terperangkap. Jadi mereka boleh ambil pada hari lain. Jadi Allah kata ini adalah satu perbuatan yang melanggar ya, termasuk juga yang melanggar hari Sabtu, dia tak boleh bekerja ya. Dan kita dapati bahawa Bani Israel ini mengingkari Al-Quran ya, selain daripada kitab yang telah diturunkan kepada mereka, dan mereka lupa ya nikmat yang bahawa Allah telah selamatkan mereka daripada Firaun. Dan Allah ingin mengingatkan kepada mereka nikmat yang dianugerahkan ya, dari segi kelebihan mereka ya daripada umat-umat yang lain. Dan mereka ini tidak memenuhi janji ya sebagainya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan mereka menghendaki ya dan meminta kepada Rasul mereka permintaan yang agak ganjil ya, dan mereka tidak ya beriman ya walaupun permintaan tersebut telah pun diberikan oleh Allah. Dan ini semua diceritakan dalam Quran ya. Bani Israel ini ya, tanda walaupun tanda kebenaran yang nyata diberikan ya, mereka masih tidak engkar kepada nikmat Allah. Okey. Jadi kita perhatikan pemuka-pemuka Bani Israel ini ya, sentiasa ya tidak mengikuti perintah Allah ya, walaupun telah dilantik seorang raja ya untuk berperang, mereka tidak pergi berperang. Mereka pergi berperang tambah sedikit. Dan malangnya mereka tidak mengikut perintah raja itu. Raja tersebut mengatakan jangan minum air
yang mereka akan lalui, tetapi mereka mesti minum. Dan apa mereka minum, ramai yang sakit perut dan tidak sanggup untuk berperang. Dan juga diberikan kitab Taurat kepada mereka untuk mereka menjadi pedoman, tetapi mereka tidak menggunakan. Dan kalaulah mereka buka kerosakan, Allah telah menjadikan mereka membuat kerosakan di bumi ini 2 kali, dan mereka didapati akan menyombong diri di antara kerosakan tersebut. Dan kami berikan dia 9, Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat untuk membuktikan kepada Bani Israel bahawa Musa itu adalah seorang Nabi. Dan kami berikan kepada Bani Israel Taurat untuk mereka berpegang, tetapi mereka meninggalkannya, dan telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel, daripada pemimpin, 12 pemimpin mereka, apabila telah diberi air supaya menunaikan solat dan menunaikan zakat, tapi mereka tak juga melakukan. Dan apabila ditetapkan satu hukum, maka mereka tidak melaksanakan hukum tersebut. Dan kami tengah mengambil perjanjian juga bahawa mereka mesti mengikut perintah Rasul mereka, tapi jangan mengikut hawa nafsu, tapi mereka lebih mengikut hawa nafsu. Jadi banyaklah cerita ni. Kafirlah yang mengatakan Masih itu putera Maryam, adalah Mesih putera Maryam itu adalah Tuhan. Jadi itu adalah orang kafir. Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Isa putera Maryam, telah beri petunjuk kepada Musa dan diwariskan Taurat untuk mereka. Dan semua makanan itu halal, kecuali yang Nabi Yakub sendiri tak makan, dan yang itu dia adalah haram bagi Bani Israel. Dan yang lainnya ialah mereka sepatutnya menolong agama Allah sebagai Harwiriyun, dan memungkinkan untuk melintas laut, seperti yang saya ceritakan sebelum ni, dan menempatkan di tempat kediaman yang bagus, menyelamatkan kamu sekalian dari musuhnya. Jadi apa bezanya? Kerana kita selalu dengar ni Zionis, Bani Israel, Israel dan Yahudi. Istilah Bani Israel ni, jika kita bicarakan, ialah mengenai genealogi atau bangsa tersebut, iaitu keturunan daripada Nabi Yakub. Dan kita menggunakan istilah Yahudi jika berbicara mengenai agamanya, agama orang Bani Israel dinamakan Yahudi. Dan istilah Ibrani pula kita pakai jika berbicara mengenai kebudayaannya, Hebrew, kebudayaan termasuk dalam segi bahasanya. Sedangkan Zionis adalah penganut faham dan gerakan Zionis, iaitu seorang yang etis, seorang yang sekular, yang telah membawa praktis nama dia Zionis ni. Dan definisi Zionis di atas jelaskan bahawa Israel ada cita-cita dan sekaligus hasil dari gerakan Zionisme. Israel adalah nama negara ilegal orang Zionis yang didirikan di atas bumi Palestin. Jadi kita kena beza ni. Istilah Bani Israel untuk bangsa, untuk istilah Yahudi untuk agama, Ibrani berarti kebudayaan atau bahasa. Zionis adalah gerakan Zionis ini, iaitu daripada golongan sekular, dan dari segi definisinya dia menganggapkan bahawa Israel adalah apa yang mereka inginkan, dan mereka menamakan negara itu Israel di atas bumi Palestin. So itu dia perbezaannya. Itu apa yang berlaku, chaos yang berlaku berpanjangan. Tetapi Allah ingin kita melihat kepada keadaan alam ini sendiri. Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fil khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang.
Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ini disebut dalam surah Al-Mulk ayat 3. Dalam surah Al-Mulk juga dalam ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Perlu kita ingatkan ya, bahawa langit inilah satu benda yang besar, ya, dan kita tak boleh kawal. Jadi kita lihat bahawa it is a perfect. Kalaulah terjadi ya, chaos ke ataupun huru hara di langit, maka kita tak boleh buat apa. Dan kita lihat ya, apabila berlakunya chaos di langit, itu berarti bermulalah kiamat ya, cerita kiamat. Okey, jadi Ibn Kathir dalam mentafsirkan ayat ni mengatakan tujuh langit itu berlapis-lapis ya, dan tibaqan tu bermakna bertingkat-tingkat, sedangkan pada redaksi Matara fil Faut tu menegaskan bahawa apa yang diciptakan sangat rapi, sempurna. Tidak ada apa orang kata tumpah tindih, tidak berbeza, tidak dapat kekurangan dan kelemahan, apalagi cacat dan retak. Jadi kita dapati semuanya perfect ya, dijadikan. Ibnu Katsir menegaskan bahawa ayat keempat ini pula, iaitu turutan daripada tadi, ialah kalau kita tengok 2-3 kali pun ya, kita akan dapati bahawa ianya adalah perfect ya, satu keadaan yang perfect ya, tersusun dengan baiknya. Dari dalam Quraisy Shihab pun juga mengatakan ya, mengenai perkara ini. Okey. Jadi kita dapati ya bahawa Allah boleh ya, kalau dia nak menciptakan sesuatu itu perfect, susun dan tidak ada chaos ataupun huru-hara ya di dalamnya. Jadi astronomi ya, dalam pengetahuan mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar atmosfera bumi, dia dapat melihat, dia boleh membahas mengenai planet, bintang, radiasi, komet, satelit dan lain-lain ya. Dan ianya dianggap sebagai satu yang fix ya, yang tetap. Dan kita menggunakan ya bintang sebagai penunjuk arah ya, kerana dia ini tetap ya, dan tidak berubah. Jadi ini dalam ilmu fizik ya, kita dapati bahawa astronomi ini ya adalah bercakap mengenai angkasa ya, banyak hukum-hukum yang terkenal sebagai contohnya hukum Kepler, hukum gravitasi Newton, kecekapan cahaya, gaya gravitasi dan lain-lain lagi ya. Jadi angkasa ini memang banyak diceritakan. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, Allah memberitahu kita bahawa langit itu tak ada tiang. Kalau kita tengok mana ada tiangnya, kat mana tiangnya ya? Tak ada tiang. Dan dia menundukkan pula baginya matahari dan bulan yang beredar di atas orbitnya masing-masing. Ya, dia tak berlanggar di atas satu sama lain. Dan tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan melampaui, tidak dan mendahului siang. Ya. Maknanya siang dan malam tidak akan katakan dia tiba-tiba overlap ke, tak ada. Ya. Siang-siang, malam-malam. Ya. Jadi matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang ditetapkan, dan dia menciptakan malam dan siang, dan matahari pada malam hari dan pada siangnya bulan ya, untuk kita lihat. Jadi Allah bersumpah ya, dengan bintang-bintang ini yang beredar dan terbenam ya, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan ianya bersemayam ya di atasnya ya, Arsh, dan menutup malam kepada siang yang mengikutnya dengan cepat. Yang matahari dan bulan bintang masing-masing tunduk pada perintah Allah. Jadi kita nampak ya bahawa kesemua ya benda-benda yang besar-besar ni ya, yang kita tak boleh kawal ya, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Okey. Dan dia menyingsingkan pagi dan malam ya, dia tak mungkin akan jadi berturutan ya, dia menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi yang ini pun kita baru tahu kemudian ya, bahawa bulan tak keluarkan cahaya dia sendiri. Jadi matahari je yang bersinar, tetapi bulan tidak ya. Bulan tu cahayanya datang daripada matahari ya. Jadi kita akan dapat dia manzilah-manzilah dia ya, dari kecil hingga besar.
Dan kita dapati juga Allah memasukkan siang ke malam dan siap malam ke siang. Jadi ini semua berlaku ya, dengan menggunakan matahari dan bulan dan menciptakan langit ya, bumi yang benar dan menentukan malam atas siang lagi sekali ya. Dan menjadikan di langit gusa bintang, dan ada bintang dan ada matahari dan ada bulan yang bercahaya. Jadi kita malam dengan siang itu adalah dua tanda yang kita boleh gunakan untuk menentukan hari, dan bilakah dia hari-hari yang berikutnya. Dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan ya, ada jalan ya di atas langit tersebut ya, masih kita tak discover lagi. Tentang astronomi ya. Jadi ini semua adalah apa yang boleh kita kaji ya dari segi astronomi. Jadi adakah Quran mengatakan ada makhluk ya di planet yang lain ya? Jadi kalau kita baca Quran, jelas menunjukkan bahawa memang ada kemungkinan. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kamu manusia diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kerana kita pengetahuan kita tak banyak sebenarnya ya. Apa yang kita ada itu agak sedikit. Dan tentang bagaimana planet berbintang hidup dan mati diceritakan ya. Dalam surah Ashura ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara ayat-ayat tandanya ialah mencipta langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya. Jadi mungkin ada makhluk lain ya duduk di tempat-tempat di langit ya. Dan kita dapati juga ya bahawa gunung-gunung itu bergerak sebenarnya ya, disebutkan dalam surah Al-Nahl. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah membuat kukuh sesuatu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pasal apa? Ini ialah kerana tectonic plate ya, tectonic plate ya. Ini tectonic plate ni pun baru kita discover dalam awal 80-an ya. Tetapi perkara ini telah disebut ya, dalam Quran 1400 tahun yang lalu ya. Dan dia gunung itu menjadi sebagai pacak ya untuk pergerakan yang selanjutnya. Jadi ini pun maklumat yang baru kita ketahui. Jadi banyaklah ya. Jadi dalam teori chaos ni ya, kita akan sebut dia teori kekacauan ya. Ini adalah satu bidang ilmu matematik dan ilmu fizik ya. Di mana ya kita dapati bahawa sistem yang sangat dinamik ini dia bergantung kepada kondisi awal ya. Jadi pertama kali dikembangkan pada akhir abad ke-20 dan telah membawa pemahaman boleh diduga. Yang ketiga dia berbentuk selalunya dalam bentuk fraktal ya. Dan pendekatan dia selalunya non-linear. Dan inilah dia teori chaos ni ataupun kadang-kadang dinamakan sebagai persamaan Lorentz ya, Lorentz ya. Itu adalah yang digunakan dalam fizik ya. Fizik terutama kajian dalam atmosfera bumi ya, atmosfera bumi. Jadi teori chaos ni mempunyai banyak application lah, dalam teknologi, dalam pemodelan iklim, dalam analisa saham, dalam pasar, biologi populasi dan lainnya. Jadi ini banyak digunakan. Okey. Dan penyebab atau punca daripada fenomena chaos ni, di mana dia datang mulanya. Sensitivity terhadap kondisi awal ya, dia kesannya itu bermula daripada kondisi awal. Dan dia non-linear, maknanya dia tak ikut satu garisan yang tegak. Interaksi antara komponennya agak cepat. Dan keberadaan interaktor chaotic itu, dia akan menyebabkan dia menjadi chaos. Huru-hara itu ada. Dan pembatasan sistem dia itu ya. Sistem itu ada batas dia ya, ada limit dia. Jadi kalaulah kita lihat ya,
walaupun nampak macam dia chaos yang sebenarnya dia ada short range order ya, apa kita panggil sebagai short range order. Jadi apa yang pentingnya ialah kita lihat kepada short range order itu untuk memahami uh, order keseluruhannya ya, ataupun aturan keseluruhannya. Jadi bila kita faham bahawa ada uh, aturan jangka pendek ya, ataupun jarak pendek, maka kita boleh gunakan ya maklumat tersebut untuk memahami aturan jangka panjang pula ya. Okey, jadi contoh yang lumrah yang ditemui adalah pada situasi sehari ya, sebagai contoh ialah cuaca ya. Jadi cuaca ni kita dapati dia adalah chaos ya. Lalu lintas jalan raya ya, bila kita tengok ya berapa banyak kereta dan berapa kereta kurang ya, kita itu adalah chaos. Pasar keuangan ya, bagaimana saham tu turun naik. Pasal apa dia turun, mengapa dia naik, siapa dia mendata dan lain lagi ya. Jadi ini adalah teori chaos. Biologi populasi ya, kita dapati populasi itu akan bertambah ataupun berkurang. Dari segi pendekatan pembuatan keputusan ya, bila kita nak buat any solution ya, ataupun keputusan ya, maka kita akan dapati ada berlakunya chaos. Jadi ini contoh-contoh ya di mana teori chaos ya boleh digunakan ya untuk memahami keadaan-keadaan yang berlaku ya di sekeliling kita. Dan dalam ini ya, uh, selalunya menjadi masalah ialah kerana kita tak boleh identify apakah dia pola atau trend yang konsisten ya, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah memerhati kepada jangka pendek ya, trend jangka pendek. Jadi kalaulah kita boleh menentukan ini yang lebih pendek daripada waktu biasa, maka kita akan dapat satu sistem konsisten ya, dengan itu kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya. Jadi dengan mengeksploitasi dan memahami pola-pola pendek ni, jangka pendek ni, dia akan membantu kita untuk memahami apa yang nampak macam chaos tersebut. Ini contoh-contoh chaos kita tengok ya, perubahannya ya. Dan ini fear chaos bila berlakunya orang semua takut, jadi kita nampak semua akan kabut ya. Ataupun bila ada diskaun, semua orang berebut untuk membeli barang. Ataupun bila ada kebakaran, maka kita dapati orang semua jadi tak tentu hala lah. Jadi ini adalah chaos ya, keadaan-keadaan chaos yang berlaku. Okey, jadi macam mana kita nak mengatasi fenomena chaos ni ya? Kerana setelah kita melihat ya apa yang berlaku ya dalam chaos ini, dalam huru-hara ini, tentu ada caranya. Pertama ya, kita kena faham ya, pemahaman dan analisis itu penting ya. Kita kena lihat apakah punca dia, kerana dia berkait dengan permulaan dia, dan dari situ ya kita akan lihat ya apakah dia punca dan apakah dia aturan atau pola short term dia, short range dia. Jadi prediksi dan pengendalian kondisi awal tu penting. Dan simulasi dengan pengujuan sensitivity ya kita akan buat, dan diversifikasi atau manajemen risiko ya dapat menentukan ya how far kita boleh extend, dan adopsi pendekatan adaptif ya, kerana kita akan lihat ya macam mana kita boleh adapt ya terhadap perubahan permulaan itu ataupun perubahan yang pendek, jangka pendek, dan kemudian kita tengok daripada jangka panjang. Pengumpulan data dan analisis sebagai bahan big data ya, kita kena kumpul dia data yang banyak. Kalau tidak, kita tidak akan dapat buat analisa. Konsultansi dengan ahli lah dalam bidang ini, tadi daripada ahli fizik dan juga ahli matematik. Jadi penting ya untuk kita ingat ya, untuk menghilangkan chaos ini ya, melibatkan fenomena dan juga untuk menjaga ya fenomena chaos ini bukanlah mudah ya dari sudut tersebut. Jadi ilmu fizik dan matematik ni biasa dikombinasikan dalam beberapa faktor utama ya. Pertama, sensitivity terhadap kondisi awal, dia sebut non-linear, interaksi kompleks ya. Dia kompleks, dia tak linear. Dan pembatasan dan batasan dia ada, dan kita kena tengok apakah dia punca ya chaos tersebut. Dan daripada lima perkara ini ya dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah chaos.
chaos ni. Jadi macam mana kita nak kawal kekacauan ini? Pertama, cara yang paling mudah sekali ialah kita dengan introduce another chaos yang lebih kecil. Kita dah chaos. Ada huru-hara. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita introduce huru-hara lagi lain pula yang kecil dan kecil ini adalah satu teknik yang dinamakan kaedah OGY yang pertama kali diintroduce oleh Ott, Grebogi dan York di mana dia introduce satu gangguan kecil satu gangguan kecil ataupun kaedah Paragas Paragas ni pun lebih kurang sama kalau gitu kita stabilkan orbit berkala dia supaya dapat dikawal dan disuntik ke dalam sistem tersebut. Ini dalam sistem tertutup lah. Jadi Garfunkel Clark dia mengatakan bahawa satu, kita ubah parameter organisasi supaya julat dia turun naiknya terhad. Kita sabuk, kita introduce gangguan kecil pada huru-hara dan ataupun kita menghubungkan antara organisasi dan persekitaran. Itu 3 cara yang dicadangkan. Jadi huru-hara ni memang tidak diingini lah. Jadi banyak orang bila tiba pada keadaan ni cuba mengelakkannya. Tetapi kalaulah kita membuat pemerhatian pada keadaan awal, sistem huru-hara ni pada dasarnya mempunyai 2 sifat penting. Pertama, terdapat bilangan tak terhingga orbit berkala yang tidak stabil tertanam dalam set huru-hara yang berdasari. Maknanya kalau kita boleh identify ada berapa orbit yang di dalam set huru-hara itu, maka kita boleh selesaikan. Dan dinamik pada penarik huru-hara itu adalah egodik yang membayangkan bahawa semasa evolusi temporal system secara egotik melawan kejiranan kecil maka setiap jiran itu akan menentukan apakah dia adanya ada punca-punca yang menyebabkan huru-hara tersebut Jadi sifat ini adalah dinamik kita kena observe dia dan perhatikan dia dan dengan itu kita akan perlu mengumpulkan data mengumpulkan data yang banyak. Ini contoh kita tengok di sini huru-hara kat klinik ni maka kawan ni dia bakar satu benda dia buat satu keadaan di mana satu apa orang kata input yang berbeza dengan keadaan-keadaan yang lain. Ataupun dalam bentuk ini kita dapati ada small perturbation perturbation daripada yang kompleks ni simple je sebenarnya. Kemudian disebabkan oleh ada small punya itu dia akan berubah dia jadi huru-hara dalam keadaan. Sama juga kita dapati ada penyanyi yang ramai-ramai jadi apa yang kita lakukan ialah biar beberapa orang berlari di depan itu. Jadi secara tak langsung dia akan stop keadaan huru-hara ni. Okey. Jadi gangguan kecil ini penting Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Jadi kita diberitahu sentiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah surah Jumaat. Jadi kita berarti apa yang telah kita bincangkan iaitu matahari planet-planet yang mengitari bumi ini. Ini massive punya body satu massive yang body yang di dalam keadaannya. Jadi kalau kita nak ubah ini nak ubahkan keadaan ini dicadangkan dalam surah Al-Jumu'ah itu sendiri ditadangkan dalam surah Jumu'ah ayat 2 diceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi perhatikan di sini Dia yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Jadi dalam kesihatan nyata itu berarti dia dalam chaos, dalam chaos. Jadi untuk memperbaikinya, ya, kita perlulah Rasul itu perlu, ya, membawa ayat-ayat Al-Quran dan dia menggunakan ayat-ayat itu menyucikan masyarakat tersebut, dan dia akan mengajar mereka mengenai kitab dan hikmah dari surah tersebut. Jadi kita dapati ada gangguan kecil saja, ya, berlaku itu perubahan yang besar. Jadi ini jelas menunjukkan, ya, dalam surah Al-Jumu'ah, ya, kita perhatikan, ya, bagaimana sistem chaos, ya, menyelesaikan satu-satu masalah. Dan begitu juga dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surah Al-Kahfi, ya, selalu kita diminta untuk baca, ya. Jadi Al-Kahfi berkait dengan gangguan kecil. Ini bermula daripada seorang pemuda. Kemudian daripada pemuda itu orang dewasa yang mempunyai harta, ilmu dan kuasa, ya. Kita dapati, ya, dengan kisah pemuda yang duduk dalam gua tersebut. Kemudian kisah mengenai pekebun dan kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam yang menimba ilmu dan kisah Iskandar Zulkarnain, ya. Jadi kita nampak, ya, perubahan itu, ya, iaitu apa nama kesan-kesan kecil, ya, untuk menyebabkan perubahan, ya, menyebabkan perubahan. Okey. Jadi syarat untuk mendapat pertolongan Allah disebutkan dalam surah Al-Hajj, ya, iaitu orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, nescaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepadanya lah Allah kembali segala urusan. Perhatikan, ya, kita punya perubahan yang perlu dibuat itu, kalau nak tengok kan, ya, diteguhkan kedudukan mereka, nescaya mereka mendirikan solat, ya. Macam mana solat dan menunggu kedudukan, ya. Jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai untuk penyelesaian chaos, ya. Menyelesaikan chaos itu, mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini disebutkan dalam surah Al-Hajj. Jadi Allah mengatakan, ya, bahawa hanya dengan mendirikan solat, menunaikan zakat dan mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ini 4 kunci, ya, untuk mendapat pertolongan Allah. Jadi kalau kita hendak, ya, ingin mendapat pertolongan Allah, maka kita kena lakukan perkara ini. Kalau kita tak lakukan, maka kamu tidak akan mendapat pertolongan Allah. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Muhammad ayat 7, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolongmu dalam menegakkan kedudukanmu. Jadi ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setiap manusia kalau harus menjauhkan diri dari hawa nafsu, ya. Kalau kita jauhkan diri, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Dan kita juga kalau kita bantu orang lain, maka Allah akan membantu dalam hidup kita. Jadi ini pun adalah beberapa perkara yang praktis yang perlu kita lakukan kalau kita ingin mendapat bantuan Allah. Tapi hakikatnya, ya, dalam kehidupan ni, kalaulah Allah tak bantu kita, maka kita takkan menang. Ha, jadi bila ada pertolongan Allah, barulah kita akan dapat menang. Jadi kita hendaklah beriman kepada Allah, sentiasa beriman dan menolak segala berhala, ya. Dan andai kata kita jaga ini, maka Allah akan membantu kita, ya, dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Jadi penting, ya, untuk kita beriman dan berhijrah, ya, berjihad pada jalan Allah. Kembalilah pada Tuhanmu dan berserah diri kepadanya, ya. Barulah kita dapat pertolongan. Kalau tidak, memang kita tak akan boleh dapat pertolongan, ya. Jadi itu penting, ya, dalam kehidupan ini. Kerana kalaulah kita melawan apa yang Allah tetapkan, maka kita tidak akan mendapat pertolongan. Jadi tak susahlah kita untuk hidup, ya, kerana pertolongan Allah itu penting, ya, dalam setiap apa yang kita lakukan, ya. Jadi kita dapati banyak, ya, cerita-cerita orang yang tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Mereka tidak ditolong oleh Allah. Ini beberapa contoh, ya, 25 ayat Quran yang menceritakan mengenai sama ada kita akan dapat pertolongan Allah. Saya ingat kita berhenti setakat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada soalan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Untuk yang berada di uh, dalam usaha ni, kalau ada soalan boleh silakan tuju pada Prof, sebab interesting juga. Banyak, bukan sahaja pembalahan dan sebagainya, mungkin ada banyak juga input-input yang boleh ditambah maupun dikongsi. Silakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Ya, loud and clear. Boleh. Boleh dengar ke? Ya. InsyaAllah, okey. Boleh dengar? Okey. Boleh. Baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah, ini tajuk yang orang panggil intrinsik lah. Dia berkait dengan maqasid syariah pun, saya rasa soal chaos ni. Jadi apa yang Prof sebut tadi tu berdasarkan kepada Al-Quran yang disebutkan tadi, so jelas menunjukkan bahawa untuk keluar daripada chaos, kamu hendaklah beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tidak, kamu akan berada dalam chaos. Jadi itu saya rasa di antara pembelajaran yang dapat kita ambil daripada apa yang Dr. Kamarul Azizi sebut dalam sejam tadi. Dan nanti para hadirin boleh bahas ataupun berbeza pandangan lah. Kalau tanya saya, apa yang Prof sebut tadi itu ialah bila disebut orang yang solat, orang yang berzakat, orang yang beriman, dan orang yang yakin kepada pertolongan Allah, maka kalau dikaitkan dengan chaos tadi, maknanya kita harus memahami amalan dan juga solah tadi itu tidak semata-mata dari sudut pahala ataupun tidak semata-mata dari sudut perbuatan semasa itu. Kalau solah, okey 5 minit, 10 minit. Kalau ibadah lain, kalau puasa misalnya, okey, siang hari. Dan katakanlah kalau ibadah alal bir, kebajikan, maka kita buat kebajikan. Jadi kita juga nak kena lihat di sebalik pahala, di sebalik perbuatan itu. Kita ambillah contoh solat. So yang banyak dibincangkan soal pahalanya dan juga ibadahnya, tertib solatnya. Tapi kita juga nak kena lihat dari perspektif yang kita bincang malam ni, iaitu solat itu mampu membentuk peribadi, mampu mengelakkan kita daripada kemungkaran dan membina satu disiplin hidup yang tinggi, dan segala-galanya itu akan mampu mengelakkan kita daripada chaos. Itu di antara natijah ibadah solat misalnya. Ya, yang disebutkan inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Itu jaminan daripada Allah. Kalau kamu benar-benar solat yang sungguh-sungguh, maka solat itu mampu untuk mengeluarkan kamu daripada fahsya dan perbuatan yang mungkar. Maknanya dia membentuk karakter, membentuk peribadi, membentuk tabiat. Dan
karakter, pribadi, tabiat inilah yang mampu untuk elakkan kita daripada berada dalam chaos. Itu yang maknanya satu penyelesaian yang luas dan jangka panjang. Dan itulah yang sepatutnya ada pada umat Islam. Maknanya bukan nampak dia baik dalam solat, tetapi oleh kerana tabiat yang terbentuk daripada solat itu, maka di luar solat dia mampu untuk mengelakkan hidupan dia ataupun negara dia daripada terjerumus dalam hal-hal yang chaotic. Di situlah rahmah, barakah yang berlaku. Sekadar itu Prof. Kamarul, dan mohon barangkali sedikit komentar daripada doktor sendiri ataupun rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ponik memang unik memberi pandangan dari sudut itu ya. Sebenarnya tujuan saya bercakap mengenai chaos, saya adalah ahli fizik. Jadi ahli fizik salah satu teori yang kami bincang di dalam sains, dalam bidang sains ialah chaos, chaos. Jadi dalam bidang chaos ni, bila saya bila saya mengajar kursus ini, saya teringat kepada beberapa ayat-ayat Quran, beberapa ayat Quran. Di antara yang saya sebutkan ialah surah Al-Jum'ah. Dalam surah Al-Jum'ah itu, Allah menceritakan mengenai satu senario di mana dunia kita ini adalah planet-planet berorbit dalam satu keadaan yang very systematic. Tetapi yang uniknya ayat selepas itu dia menceritakan bagaimana Rasulullah introduce kepada keadaan orang kata masyarakat musyrikin dan juga di Madinah, bagaimana dia menukar keadaan masyarakat tersebut daripada keadaan chaos itu kepada sistem sebagaimana yang planet tersebut. Jadi apa yang dilakukan ialah mengikut kami dalam fizik, ini bukanlah bukan nak bukti, tetapi dalam fizik kami ada dua penyelesaian chaos ni. Satu, kita introduce chaos lain. Jadi bila dikata introduce chaos lain itu ialah sebagai contoh kita perkenalkan solat. Solat itu adalah satu chaos kecil sebenarnya. Puasa itu adalah satu chaos kecil. Jadi bila kita introduce perkara-perkara ini, kita dapati dari segi matematik dia akan susun balik semua benda. Jadi ini adalah satu fenomena yang kami sebagai ahli sains very yakin sebagai ahli fizik kita yakin. Tetapi bila kita tengok dari segi agama, kita dapati bahawa perkara yang sama juga berlaku. Perkara yang sama juga berlaku. Jadi penting bagi kita jangan underestimate bila kita kata berzikir sikit-sikit saja pun dah boleh ke? Tak. Memang itulah dianya apa orang kata solution bagi chaos. Satu solution untuk chaos. Jadi maknanya kita zikir walaupun la ilaha illallah tu walaupun bunyi dia nampak alamak takkan itu pun akan help kita untuk menyelesaikan chaos. Yes, dari segi matematik kami ahli fizik boleh buktikan bahawa dia akan menyelesaikannya. Walaupun saya fahamlah macam apa yang Pak Nik katakan, kita selalu tengok dari segi pahala, dosa apa semua. Tetapi dunia ni kita dapati boleh ditulis dalam matematik, dan kami sebagai ahli sains menganggapkan bahawa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berasaskan kepada matematik. Jadi kalau tak faham matematik, memang tak boleh faham apa yang Tuhan telah terakan kepada kita. Wallahualam. Terima kasih Pak Nik. Azhar terbuka suara. Ada juga tak yang lain? Teleponik lah nak share.
sharing ataupun soalan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syuib dari Ipoh dengan nak cakap sikit lah. Oh, lama tak jumpa Syuib. Assalamualaikum Pak Nek. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat saya pun tengok title ni memang unik daripada title-title yang biasa. Prof Datuk ni apa ni Kamarul Azizi. Memang itu sebab saya bila dapat pula tawaran apa ni WhatsApp tu saya hadir. Okey, saya lihat di sini memang KAIOS ni memang saya lihat, saya dengar daripada pembentangan dan juga daripada Brother Nick tadi. Ingat memang kita lihat bahawa ini saya cuba nak relate dengan PNT tu. Sebab nampaknya ada some relationship lah. Sebab PNT ni adalah membincangkan sesuatu di luar kelaziman, bahasa mudahnya. Iaitu bagaimana kita membuat sesuatu yang kita mesti lihat juga unexpected event lah, eventuality yang berlaku yang kita tak sangka-sangka. Dan itu saya ingat seolah-olah boleh setelah mendengar pembentangan tadi, boleh dilihat seolah-olah ada kaitannya juga dengan kekacauan yang disebut tadi tu, chaos lah. Kekacauan. Jadi bila kita lihat begini, saya mungkin nak bertanya sedikit lah maknanya selepas ini, iaitu memang saya setuju maknanya apa ni kekacauan ni adalah sesuatu yang kita lihat, kita membuat sesuatu, kita interrupt daripada kelazimannya tu. Maknanya kita siang kita buat sembahyang duha, kita seolah-olah begitu, kita interrupt the routine work dengan zuhur. Malam kita tidur sedap, kita sembahyang. Jadi kita interrupt the system tu dengan itu. Saya ingat begitu. Kekecauan yang pembentangan oleh Dr. Kamarul Azizi tadi kan. Begitu juga dengan puasa. Dan juga zakat dan sebagainya. Jadi saya sedikit macam pandangan lah, sedikit pandangan sebelum saya pergi kepada soalan. Iaitu maknanya apabila kita nak merancang sesuatu, bukan hanya kita melihat jangka pendek, bukan juga kita melihat jangka panjang, sebab dalam panjang ni akan timbul kekacauan itu. Saya ingin melihat begitu. Jadi kita melihat perkara-perkara itu, maknanya mesti ada satu limitation yang kita lihat begitu supaya kita cuba mengambil kira kekecauan-kekecauan yang akan berlaku. Walaupun tidak sempurna, tidak 100%, tapi kita cuba mengambil kira setelah ditemukan oleh pembentangan dan juga Pak Nek tadi. Gitu. Tak tahulah betul ke tidak kan. Begitu yang keduanya, iaitu itu juga yang melibatkan PNT tadi. Makna kekacauan-kekacauan. Yang saya nak soal ini berlibat dengan Pak Nek punya pembentangan tu agak menarik lah. Bagaimana outcome apabila kita menjadi seorang Islam yang baik, outcome itu, saya melihat outcome lah, hasil natijah daripada seorang Muslim yang baik itu, setelah dia beramal gitu, dia akan menghasilkan suatu bentuk nilai manusia yang, insan yang baik, keluarga yang baik, rijal yang baik begitu. Jadi saya nak tanya sedikit, saya tak mau mengambil masalah. Macam mana pandangan pembentang Datuk tentang apa yang saya serba tu tadi? Maknanya relationship, termasuk juga PNT yang saya sebut tadi. Apa pandangan pembentang dan juga Pak Nek kalau ada. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kena unmute Pak Nik. Lagi? Siapa lagi? Saya dah mute dah, saya unmute balik. Sila.
So itu saja saya ingat. Ni minta anda komen ke atau apa-apa. Mohonlah. Ah, Prof silakan komen dan juga untuk ni lah rangkumkan semula lah tugas semula. Bagilah sedikit conclusion bagi kita usrah pada hari ini. Okey, apa nama, kita kena faham satu perkara ya, bahawa sesuatu yang chaos itu ataupun huru-hara itu yang sebenarnya dia akan berlaku ya, walaupun kita tak nak dia berlaku. Tujuan saya memperkenalkan konsep chaos ini ialah supaya kita faham ya, dalam kita buat perancangan, kita kena sentiasa mengambil kira ada kemungkinan perkara ini berlaku. Jadi dengan itu kita always have apa yang saya panggil sebagai plan B. Jadi dalam semua benda kita kena always fikir macam tu. Jangan stick dengan plan A je. Kalau kita hanya plan A je, bila jadi je chaos, kita tak boleh buat apa. Pasal kita tak ada plan B. So a person yang very good dari segi strategic planning dan lain-lain, dia sentiasa ada plan B dia. Bila chaos berlaku, kerana dalam konsep chaos yang sebenarnya yang saya telah terangkan, kita kena introduce another chaos lain yang lebih kecil. Dia tak perlu chaos besar, dia cuma perlu chaos kecil. Walaupun kesan chaos itu besar yang berlaku dalam perancangan kita, tetapi kita hanya introduce chaos kecil saja untuk normalizekan dia balik. Ni cerita normalize dia, cerita very important sekarang ni, konsep normalization ini. Jadi dalam hal ini, kalau saya nak tambahlah sikit tadi apa yang telah dibentang oleh Prof. Shuib dan juga Pak Nick, kita mesti ada plan B. Jangan berpegang hanya satu plan aja. Always have plan B, plan C pun kalau boleh lagi bagus. Jadi maknanya kita sentiasa ready. Kita tak terkejut. Jadi tendensi untuk terkejut ni selalunya kita akan mengelabah lah. So dalam hal ini Al-Quran dah ajar kita macam mana nak buat dia, dan dari segi praktis matematik pun menunjukkan perkara ni juga ya boleh kita buat. Wallahu a'lam. Prof, ana apa ni seronok dengan tajuk ni. Tu yang nak tambah sikit tu. Nanti lepas ni anta conclude balik conclude lah. But nak sambung apa yang anda sebut tu, yang kata plan A, plan B ni, di antara dalam sejarah Islam ialah perjanjian Hudaybiyah dan juga peristiwa Nabi nak masuk Mekah kali yang pertama selepas perjanjian Hudaybiyah. Maknanya yang tu dilarang oleh Quraisy. Dia kata no way, tak boleh masuk kan. Jadi maknanya Nabi bersedia untuk plan B. Okey, balik. Maksudnya dia dah ready. Dia kata okey, kalau masuk kita balik. Tapi dia balik tu bukan dia mengalah apa. Well, dia strategi lah. Jadi sebab tu pada tahun yang ke-10 datang balik tu dah boleh masuk. Tapi nak kepada pemimpin yang macam tu lah, yang boleh tangguh. Nak tangguh tu masalah. Kebijaksanaan tu kalau tak tangguh berkelahi. Jadi sanggup berkelahi ke ataupun sanggup plan B, tak apa, okey kita undur sekejap. And then we will come back with another plan. Tu saya fikir yang jelas berlaku, dan cuma ialah nak kena lebih ramai lah di kalangan kita ni yang dapat memahami senario macam tu dalam praktis jamaah kita ni, sama ada dalam karier ke, dalam pihak lain ke apa ke. Dan jadi hal-hal begitu boleh membantu. Dan juga sambung kepada Nabi tak jadi
tidak dibenarkan masuk tu, maka Nabi berundur dan buat arahan kepada umat yang hadir pada masa itu untuk menyembelihkan semua kambing yang dibawa itu, ya, dibawa sebagai tanda bahawa okey, kita berkorban di sini walaupun tak boleh masuk, tapi okey, kita berkorban dan barulah kita balik. Apa yang terjadi ialah sahabat dalam keadaan yang dia nak marah dan juga tak puas hati ni, dia pun tak korban. Dia buat dia je. Dia duduk, dia tak sembelih ternakan tu. Dia buat selamba je. Walhal Nabi dah arah ni, dia tak buat. Di situ Nabi ada plan B juga. Iaitu apa dia? Dia masuk jumpa dengan Ummu Salamah, isteri dia. Dia duduk dalam kemah. Jadi tanya pandangan kedua. Dia kata, apa pandangan mem tentang umat tak nak menerima arahan Nabi ni? Jadi di situ peranan isteri dan juga peranan seorang wanita yang mempunyai perspektif yang berbeza daripada seorang lelaki. Lalu dan kesediaan ketua bertanya kepada orang nombor dua. Jangan ingat ketua tahu semua. Itu yang masalahnya. Ego tinggi. So, Nabi tanya isteri dia, ya Ummu Salamah, apa pandangan kamu? Umat ni di depan aku ni tak nak sembelih ternakan tu. Lalu Ummu Salamah kata, okey, pandangan saya, jika Rasulullah mahu setuju, ialah Rasulullah keluar, ambil pedang yang ada tu, ambil kambing, sembelih kambing tu depan mereka. Jangan bercakap apa-apa. Lalu Nabi, okey, terima pandangan itu. So, Nabi keluar, ambil kambing, Nabi sembelih depan-depan yang hadir. Maka bila Nabi buat begitu, yang lain, dia kata, Muhammad telah buat korbannya. Siapalah kita? Lalu semua yang ada di situ menunaikan korban masing-masing. You see how great a leader is, dan dia ada plan B. Plan B. Dan dengan bantuan wanita yang hebat seperti Ummu Salamah itu. Lepas tu sambunglah kepada arena lain di Malaysia ni. Tu boleh fikirlah. Tapi apapun, saya tengok dalam konteks negara kita sekarang lah. Pimpinan negara ni saya fikir tabik spring lah dengan segala apa yang ada tu, dia boleh hadapi dan dia boleh kemukakan solution, walaupun masih ramai yang keras hati. Namun dah ramai dah mula menunjukkan sikap lain dan sudah faham karakter pemimpin negara ni, bahawa dia memang serius dan juga mempunyai dasar pemikiran yang cukup jauh daripada orang lain. Panjang sikit bro ni, sebab tu anak tak Okay, so serahkan kepada Prof lah untuk nak balik conclude tu. Okay, silakan. Assalamualaikum. Saya nak sebut Prof, tak boleh nak. Boleh, tambah satu lagi. Sikit. Jadi saya ingat yang saya lah yang hari dia punya talk, pembentangan hari ni amat bagus, amat baik dan membuka minda kita lah sebagai seorang insan supaya kita lebih khadam kepada permasalahan dan bagaimana menyelesaikan isu-isu. Cuma yang disebut oleh Datuk tadi, Datuk Malazizi, itu memperkenalkan penyelesaian, memperkenalkan kekacauan kecil.
Yang itu yang rasa saya kena belajar lagi lah untuk melihat karakteristik apa dia sifat-sifat kekacauan-kekacauan kecil tu yang perlu kita pelajari lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. tu kena bayar. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang menambah. Rasanya kita dah sampai waktu ke hujung rancangan. Semoga apa yang telah di-sharekan pada hari ini difahami dan dipelajari di masa akan datang. Dan insyaAllah, Prof ada penambahan? Tak ada ya? Sila. Alright. Kalau begitu, kita tangguh majlis kita pada hari ini yang tasbih kafarah suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Terima kasih semua.